Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu kembali di live FB Kastu Studio. So, seperti yang dijanjikan, seperti yang diwar-warkan sebelum ini, kami pada hari ini akan live secara langsung untuk mengajar anda basic drawing atau basic drawing. So, untuk kali ini apa yang kami nak buat adalah basically nak tunjukkan cara banner karakter kartun. Okey, macam mana kita nak banner karakter kartun berdasarkan apa yang kita nak. Okey, so sebelum saya start drawing kartun ni, saya akan terangkan dulu beberapa ciri-ciri karakter kartun sebelum kita start melukis. Okey, so apa yang diperlukan untuk hari ni adalah macam biasa, kita gunakan pensel juga, mudah, ada kat rumah, anda pun ada kat rumah, boleh try. So, pemadam dan juga sharpener lah untuk kita tajamkan pensel. Untuk hari ni, kalau anda tengok di depan kamera ataupun di depan skrin sekarang ni, ada banyak jenis-jenis karakter. Okay, so saya terangkan dulu. Okay, untuk banner karakter, biasanya dia bergantung kepada ciri-ciri karakter tu. Contoh, andai kata karakter kita nak buat tu seorang lelaki kurus. Okay, so kita dah boleh imagine lah muka dia macam mana, badan dia dah macam mana. So untuk hari ni saya akan tunjukkan anda adalah basic form. Okey, untuk lukis kartun kita kena kenali ataupun kita kena mahir dengan basic form. Apa form yang perlu kita mahir? Pertama sekali adalah bulat, segi empat, kon dan silinder. Okey, kenapa saya lukis-lukis ini? Ini adalah contoh-contoh shape untuk lukis karakter kartun. Okey, ini adalah contoh-contoh shape untuk lukis karakter kartun. Contoh, anda kalau kata kartun anda tu bersifat anda nak kartun anda tu kurus pun, mungkin buat basic structure cone ni. Okey, nanti saya ceritakan masa drawing, nanti saya ceritakan kenapa perlukannya basic form ni. Okey, kalau anda tengok di depan ni ada banyak karakter-karakter. Okey, di mana kalau anda tengok kat sini, saya bulatkan warna merah ni, maksudnya karakter ni dia menggunakan basic dia gunakan, sebelum dia buat karakter, sebelum dia melukis, dia gunakan form bujur sebagai karakter. Okey, dia gunakan bujur. Kalau macam gini, dia gunakan silinder. Okey, kalau anda tengok ni adalah silinder, dia gunakan silinder and then dia buat structure. Ada juga yang jenis bulat macam gini, dia buat karakter melalui bulatan. Okey, kalau anda tengok ada line, dia buat bulat. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana daripada karakter font ni, bulat ni dia jadi satu karakter lah. Okey, nanti saya akan tunjuk. Okey, so cuma hari ni saya akan lukis karakter kartun lelaki dahulu, sebab untuk karakter kartun perempuan dia ada beberapa structure yang perlu anda tahu. Okey, untuk lelaki simple, dia hanya shape dia hanya shape petak dan dia hanya So anda tengok, kalau anda tengok pada dalam semua page ni, okey, dalam semua gambar ni, kalau sini kita tengok dia menggunakan bujur, okey, yang ni gunakan hampir bulat, yang gunakan silinder, okey. So berbeza-beza dia punya kartun karakter. Okey, so untuk anda lebih faham lagi, jom kita start dengan lukisan. Okey, so di depan anda ni saya ada dah print dah siap-siap. Okey, dua kartun karakter. Satu bersifat, kalau anda tengok dia punya kartun ni dia bulat. Okey, dia bersifat bulat. Okey, jangan adjust dulu. Okey, kalau anda tengok kartun ni dia bersifat bulat, tapi kalau berbeza dengan kartun ni dia bisa tajam sikit. So saya akan tunjukkan macam mana nak draw kartun ni. Okey, so simple saja nak lukis kartun ni. Pertama sekali, kalau macam tadi saya cakap, first kalau anda dekat rumah, better kalau nak belajar atau nak start dengan melukis, saya sarankan kertas lukisan anda tu kalau boleh print sekali gambar kartun yang anda nak tiru. Okey, sebab ia memudahkan. Anda kata kalau ada kertas lain dengan kertas lain, ini hanya agak susah sikit lah. Tapi untuk beginner lah, ini untuk beginner. Kalau macam dah pro boleh, tak masalah, boleh pakai dari sini. Tapi untuk beginner, you kena letak gambar kat sini supaya mudah untuk you tengok. Okey, so macam saya cakap tadi, first sebelum kita nak lukis, kita kena allocate dulu. Okey, kita kena allocate dekat mana bentuk basic form ni. Kalau kita tengok basic form ni adalah bujur. Okey, sampai kepala ni basic form dia ni adalah bujur. Okey, so apa kita buat? Kita buat bujur di kawasan sini.
kita buat bujur. Okey. Dah boleh nampak tak? Sini kita akan buat bujur. Okey, kita tengok balik, dia bujur. Sini pun bujur. Siap. Ini adalah basic form untuk karakter ni. So macam mana kita nak start lukis? Okey, untuk pengetahuan anda, kartun ni, okey, dia tak ada lukis muka. Biasanya setiap muka potret ataupun muka kartun ke potret ke, dia akan ada undang-undang di dalam membina muka. Tetapi untuk kartun, undang-undang tu dia tak terlalu ikut sangat. Okey, sebab kartun untuk nak nampak funny, contoh kalau macam gini kan, dia nak nampak funny, dia besarkan dahi dia. Yang macam gini, dia nak nampak dia karakter tu nampak macam jahat sikit, dia besarkan dagu dia. Maksudnya karakter kartun ni dia untuk kartun dia terlalu free. Maksudnya dia tak disiplin, dia agak suka. Kalau macam kita buat potret lukis orang real, okey, dia perlukan satah ataupun dia perlukan setiap proportion mata, kedudukan hidung tu mestilah tepat. Tetapi kartun, untuk kartun tidak. Sebab tu untuk kartun ni lukis dia sangat senang. Okey, untuk basic potret, okey, untuk melukis potret, contoh kalau saya lukis, kalau watak tu bulat, okey, ini adalah basic untuk kita melukis potret. Okey, apa-apa sajalah, muka ke apa, tapi ini ada basic dia. Pertama sekali, untuk kita allocate dekat mana hidung, dekat mana mata, dekat mana mulut dia, pertama sekali kita dah buat bulat ni. Okey, kita garis tengah. Okey, di mana garis tengah ni adalah bagi pembahagian mata sini dengan mata sana. Okey, alright. So kat mana kedudukan mata ni? Okey, kalau kita dah bagi tengah menegak, sekarang ni kita bahagikan tengah melintang. Okey, alright, anda nampak tak kes tu? Okey, kita bagikan melintang. Kenapa kena bagi melintang? Dekat sini lah sebenarnya kedudukan mata. Okey, dekat sini adalah kedudukan mata untuk apa-apa saja karakter manusia. So ini adalah kedudukan mata. Okey, macam mana kita nak cari kedudukan untuk kedudukan mulut? Okey, line ni dengan bahagian dua. Okey, bila dibahagikan dua, kat sinilah struktur hidung. Okey, inilah struktur hidung. Okey, antara line hidung dengan line bawah kita bahagikan dua. Perasan tak? Tadi daripada mata sampai ke ni kita akan bagi dua. So simple je. So inilah kedudukan mulut. See, ini adalah basic structure muka. So kalau anda nak lukis potret, lukis kartun, pastikan anda mahir structure ni. Okey, ini structure ni sangat mudah untuk kita follow. So, jom kita tengok balik, betul tak betul kartun ni ikut structure ataupun tidak. Okey, macam saya cakap tadi, structure tu boleh diubah-ubah. Okey, untuk lukis kartun, sebab kita nak nampak dia funny, tapi dia still lagi berada di dalam fasa yang orang cakap masih berada di dalam satu fasa kedudukan yang betul lah, yang tepat. Okey, contoh kita garis tengah. Kita garis tengah kawasan ni. Okey, anda boleh dapat tak imagine yang kalau benda ni bulat serata ni. So sama je, kita garis tengah. Okey, kita garis tengah. So dekat sini kita dah ikut dia garis tengah. So antara sini sampai sini kita garis tengah, dapatlah dia punya kedudukan mata. So biasanya untuk mana-mana karakter, kedudukan mata dia mesti tepat. Okey, kedudukan mata mesti tepat sebab mata adalah bahagian keseimbangan untuk bahagian muka. Okey, so bila kita dah dapat tu, kita bagi dua, kita buat mata. Okey, kita bagi dua. So sini kita bagi dua. So ini adalah kedudukan mata. Okey, so kalau anda tengok, dia punya kedudukan mulut hanya atas, tetapi okey, kalau kita bahagikan kepada dua, okey, dia akan dapat dekat sini. Okey, tetapi untuk kartun karakter ni, untuk dia nampak lagi funny, untuk dia nampak lagi orang cakap lagi fun, apa kartun ni sendiri buat, dia naikkan sedikit. Kalau kan biasa, kalau macam tadi kita, kalau macam gini, kita ukur melalui dagu. Okey, kita ukur melalui dagu sesuatu tu untuk kita berdapat separuh. Tetapi berbeza dengan kartun karakter, sebab tu kita boleh ubah, tapi kita still guna konsep yang sama. Okey, dia buat mulut dia di kawasan atas ni. Okey, di kawasan atas ni. So kita gariskan terus bahagian atas ni. Okey, so di sini antara dua ni kita bahagikan dua, kita terus dapat bahagian hidung. Bagikan dua, kita akan dapat dia bahagian hidung, dan dibahagikan dua kita dapat bahagian mulut. Okey, so perasan tak?
Okay, dibagikan dua. So still dia, konsep dia still sama. Okay, still dalam keadaan yang sama, structure dia sama. So bila dah ada structure ni, jom kita boleh start lukis. Okay, so kita lukis dengan bulat dulu di kawasan mata ni. Okay, kalau anda, okay, sebelum saya pergi lebih jauh, kepada anda yang nak tanya sesuatu, boleh tanya terus direct dalam live ni. Nanti saya akan jawab soalan-soalan anda. Jangan segan, jangan malu untuk bertanya. Boleh tanya berkenaan dengan live kita hari ni lah. Itu berkenaan dengan tutorial belajar lukis muka kartun atau karakter kartun. Okay, so kita lukis dulu bulat ni. Alright, siap dah lukis bulat. Terus kita lukis bahagian hidung. Okey, bahagian hidung. Kita lukis bahagian hidung. Lepas tu kita terus lukis bahagian mulut yang kita dah ikut saja pada line structure yang kita dah sediakan. Right? Jangan takut sebab line ni confirm tepat. Okey. So untuk mula-mula dia tak akan jadi sama sebab dalam lukisan ni kesempurnaan itu adalah mustahil. Maksudnya kesempurnaan kepada peniruan yang kita buat tu adalah mustahil sebab benda yang kita tiru tu kadang-kadang memang takkan dapat sama. Tetapi apa yang kita boleh dapat adalah disiplin di dalam sesuatu lukis tu. Contoh macam gini, kita dah dapat satu disiplin. Okey. So kita dah siap structure muka, kita teruslah lukis bahagian mata keseluruhan. Di sini kita lukis bahagian mata keseluruhan. Kita dari sini, okey, kawasan keseluruhan mata tu. Okay, and then bawah dia. Okay, untuk hari ni saya tak akan ajar untuk shading lah sebab shading tu minggu lepas kita dah belajar dekat live yang sebelum ni. So anda boleh tengok live kat sebelum ni kat Facebook. Ada dalam kisah yang lukis apa. So dalam tu kita ada banyak lukis structure apa ni, ada banyak lukis shading lah, macam mana kita nak jadi kawasan gelap dan terang. So untuk hari ni kartun yang untuk sketch ni kita hanya buat simple saja. Okay, so kita dah dapat dah basic mulut, kedudukan mulut, mata dan telinga lah. Okay, mudah dan senang. So anda kalau yang baru nak start melukis, praktiskan ni berulang-ulang kali. Jangan buat sekali rasa tak jadi terus give up. No, dalam lukisan kita kena banyak praktis sebab praktis yang akan buatkan benda tu jadi perfect. Okay, so tapi jangan terlalu fear kalau anda kata tak boleh melukis. Benda kan kalau macam anda rasa skill melukis anda tu kurang, anda kena double up anda punya praktis supaya dia lagi lagi mahir. Okay, so kita dah dapat structure. Kita terus bahagian lukis bahagian mata lah tadi. Kita lukis bahagian mata, kita terus gelapkan yang mana kita nak gelapkan. Okay, so kepada anda yang duduk rumah sekarang ni yang agak-agak rasa macam tak ada apa nak buat, so anda boleh ajar pada anak-anak anda juga. Okay, supaya anak anda ataupun anak-anda boleh live tengok live ni supaya nanti dia pun boleh lah mengisikan masa lapang dia dengan lukisan. Okay, so kita dah lukis mata ni dalam ni. So apa yang kita buat, kita padam structure yang kita dah lukis tadi. Okay, kita yang dah lukis tadi kita padam balik structure tu bagi memudahkan kita untuk lukis bahagian muka tu dengan sharp lah. Okay, kalau boleh, kalau anda takut jangan padam terlalu pekat, padam agak sama-sama je, Okay, alright, so dah settle padam tu, kita terus balik kawasan yang kita dah marking tadi, yang kita dah buat mata tadi. Okay, so kalau tadi kawasan tepi ni saya tak padam lagi, saya ada nampak lagi online dia. Apa kita buat, kita ikut bahagian tepi ni. Kita start daripada sini, bahagian mata ni, kita start daripada bahagian mata ni. Terus kita bulatkan sedikit. Kalau pasang tadi line bulatan elips tu dekat sini tau. Kalau anda perasan, anda nampak bulatan tu dekat sini. So apa kita buat, kita keluarkan sedikit dan kita masukkan balik ke kawasan dalam ni. Sebab kalau anda tengok karakter kartun ni, dia pipi dia terkeluar sikit. So apa kita buat, kita keluarkan balik ke tepi tu. Tapi dengan ada basicnya structure form yang kita dah form yang kita dah buat tadi, bentuk yang kita dah buat ni, dia membantu kita supaya kita tak terlalu terlari dalam lukis kartun. So kita padam structure yang first tadi tu lah. Okay, alright, so settle. So terus kita lukis bahagian leher dia. Okay, alright, settle. Okay, so kita terus pekatkan bahagian mata supaya dia nampak lagi, orang cakap lagi sharp lah, lagi detail. Kita terus gelapkan terus kawasan mata.
just fill je, just color je, bukan color, just draw je pada mata hitam dia tu. Okay, and then pastikan kat sini kalau pasal ada warna putih, marking dia putih kat sini, and then buat outline dia belah luar. Okay, buat outline belah luar, and then terus sketch, jangan terlalu tekan, sama-sama saja. And then line yang kita dah buat tadi kita terus pekatkan. Line yang kita buat tadi kita terus pekatkan. Okey. Right, yang ni pun hidung pun kita dah boleh pekatkan. Okey, sama juga dengan mulut tadi kita dah boleh terus pekatkan. Okay, so yang bahagian tepi ni pun kita terus pekatkan juga. Alright, so dah hampir nak siap dah. So apa kita buat, kita terus buat gambar atas. Okay, kita terus sebelum kita buat atas, kita buat kening dulu. Okay, untuk kening ni anda terus letak bahagian tu, tak perlukan ukur macam yang kita nak. Sebab yang ukuran yang tadi kita buat adalah ukuran untuk mata, hidung dan mulut. Untuk kening ni dia adalah free. Sebab apa free? Okey, maksudnya kenapa free? Maksudnya tak perlukan guideline lain tu. Sebab kalau anda tengok pada semua karakter ni, dia punya line kening dia berbeza-beza. Ada yang dekat, ada yang sampai dekat dengan mata, ada yang jauh daripada mata, ada yang itu depend pada karakter yang anda nak buat. Andai kata anda nak nampak lebih garang, lebih tu anda kena nipiskan dan tajamkan dan dekat dengan mata. Itu contoh nak buat untuk karakter garang lah. Anda kata tengah marah kan. Okey, kalau macam nak nampak dia terlalu macam funny sikit, macam gambar dalam karakter ni, dia buat kening dia tebal. So dia nampak macam funny. Walaupun muka macam terkejut, tapi bila kening tu dia tebal, so dia nampak lagi funny lah. Okey, so kita terus. Kalau anda pasal tadi structure ni, yang atas ni dia adalah gambar kepala atas. So apa kita terus buat, kita terus buat bahagian rambut dia, terus ke kawasan sini, dan kita marking tepi ni. Okey, perasan tak tadi kalau line kita ada ukur line mata, line sini, kita ada line bahagian hidung ni. Okey, biasanya kalau untuk basic muka structure manusia, kedudukan telinga adalah di line mata. Kedudukan telinga adalah di line mata dengan sampai ke hidung. So ini adalah basic punya kedudukan mata, telinga. Okey, line mata dan hidung. Tetapi dengan karakter kartun kita boleh ubah, tapi kita still ikut. Dia tak ikut line pada mata, tapi dia ikut line pada telinga ke mulut. So apa dia buat adalah dia buat line telinga, kedudukan telinga ni adalah line mata dan mulut sahaja. So apa kita buat, kita ikut je lah line, kedudukan line tu daripada mata, daripada hidung turun ke mulut. Okey, sebab tu saya cakap tadi untuk karakter kartun kita boleh ubah mengikut disiplin apa yang kita nak. Okey, apa yang kita suka. Sebab kartun karakter ni dia more to funny punya, dia pun tu macam catchy sikit. Sebab tu dia undang-undang untuk lukisan kartun ni dia tak terlalu ketat sangat. So hampir dah nak siap. Lepas tu kita terus buat rambut dia. Okey, line rambut dia. Walaupun tak nampak sama, okey, anda jangan risau sebab ini adalah praktis untuk anda lebih. Sebab bagi saya, macam saya punya pandangan ataupun saya punya pendapat, bagusnya anda faham apa yang anda lukis daripada anda terlalu teruja nak jadi sama. Okey, fahamkan dulu apa konsep yang you nak buat ataupun disiplin dalam lukisan daripada you nak dapatkan benda tu sama. Contoh, kalau lukisan ni you nak dapat sebiji sama macam ni, sampai you hilang fokus the basic structure yang boleh membantu you supaya lukisan you tak nampak terlalu pelik lah. Okay, so kita terus lukis rambut dia. So rambut dia ni, untuk rambut ni nanti saya akan ajar. Sebab untuk bahagian rambut ni sebenarnya dia sangat menarik tau untuk kita buat. Tapi untuk yang rambut ni saya akan live untuk minggu yang akan, untuk yang hari yang akan datang lah. So nanti stay tune untuk live saya. Saya akan tunjuk bahagian macam mana nak buat rambut. Okay, untuk rambut untuk karakter kartun. So hari ni saya sketch kasar saja. Saya sketch secara cepat sebab kita nak go through kepada karakter yang seterusnya. So siap karakter kartun ni, kita terus pekatkan kawasan yang kita dah rasa finish tadi. Kita terus colorkan, kita sketch dia bahan gelap. Okey.
So anda faham kedudukan structure tadi? So kalau ada nak tanya boleh tanya saya direct. Okay. So ini adalah basic structure. So terus colorkan dalam ni. Sebab kalau pasal dia nak nampak gelap tadi, kalau colorkan dalam ni. Alright, so dah siap dah karakter kartun kita. So perasan tak daripada mula tadi kita hanya gunakan apa tadi? Basic structure. Macam tadi saya ulang balik, kita hanya allocate kat mana kedudukan karakter tu, adakah bentuk bulat, petak, segitiga. Biasanya mostly orang banyak guna karakter kartun ni dengan gunakan font yang bulat. Okey. Untuk yang macam dah mungkin orang cakap dah ada sedikit ilmu melukis, mungkin dia akan gunakan bentuk-bentuk lain lah untuk buat font. Macam saya cakap tadi, mungkin yang ini dia gunakan bentuk silinder untuk create form, yang ini gunakan bulat, ini gunakan petak. Okey, kalau anda nampak line merah ni, dia gunakan petak untuk create karakter tu. Okey. So hari ni saya ajar yang bulat, yang di mana basic dan sangat famous untuk orang-orang pakai. Okey, iaitu bulat ataupun bujur. Okey. Alright. So kita dah siap ni, kita terus color-colorkan sketch bahagian-bahagian yang perlu gelapkan lah. Macam bahagian rambut ni. Okay. So kita terus sketch dia secara kasar sahaja. Alright. Untuk nanti untuk next live kita akan ceritakan pasal rambut. Untuk rambut ni sangat best untuk buat. Okay. Rambut especially kalau kartun tu karakter wanita, sangat best untuk buat kartun tu. Untuk buat kartun rambut wanita, sebab dia ada banyak berkenaan dengan drawing pun banyak bermain dengan line punya structure. Okey. So siap dengan fasa bulat. Okey. So kita nak masuk pada karakter yang nombor 2, iaitu kalau perasan tadi kita gunakan bulat, yang ini dia berbentuk tajam sedikit. Okey. Dia berbentuk tajam sikit. Okey. So untuk karakter kartun ni dia ada banyak macam mana cara dia ada banyak ciri-ciri nak create kartun tu. Ada yang gunakan macam saya ajar, dan ada beratus-ratus lagi teknik yang banyak orang pakai. Cuma yang saya buat ni adalah salah satunya. Okay. Alright. So kalau anda tengok karakter ni berbentuk tajam muka dia, sama juga kita boleh pakai bulat, kita boleh pakai petak, dan juga kita boleh terus pakai outline. Dia bergantung pada anda. Tetapi apa yang saya nak tunjuk hari ni dia berbeza sikit, sebab saya nak anda faham di mana konsep kartun ni sebenarnya dia bergantung kepada macam saya cakap tadi awal-awal tadi, saya cakap dia bergantung pada karakter yang kita nak buat. Andai kata kita nak buat lelaki tough, okey, kita kena fikirkan muka dia berbentuk besar lah, maksudnya straight shape muka, tepi pipi dia mungkin nampak besar lah. Okey, so untuk kartun untuk kartun yang famous biasanya structure muka kartun yang famous biasanya segitiga dan yang bulat macam ni. Okey, kalau anda pergi suka kartun-kartun Jepun, mostly diorang pakai structure yang bulat dan tajam macam ini. Okey, ini macam kartun-kartun kepada anime lah. Okey, yang ini menggunakan bulat juga. Kalau dekat Instagram yang live semalam saya tunjukkan, di mana saya guna reverse balik. Kalau macam tadi kita buat kalau untuk yang ni kita buat bulat. Okey, kita buat bulat, and then kita buat structure dia, mata, hidung, mulut apa semua. Okey, tapi yang untuk yang live semalam saya buat lain, di mana kita buat line ni dulu, baru kita allocate dia punya structure base. Okey, boleh juga macam ini, tak ada masalah. Tapi yang untuk hari ni, untuk live dekat Facebook saya buat lain, sebab saya nak kepelbagaian dalam melukis kartun. Okey. Alright, so pertama sekali kita boleh juga, kalau anda pasang kat sini benda yang dia karakter yang ini dia menggunakan konsep bulat juga. Okey, dia berkonsep bulat juga. Okey, so first kita draw dulu bulat kat sini. Kita nak nampak dia punya basic structure font dia. Okey, kita dah buat bulat kat situ, baru kita boleh buat bulat kat sini. Okey. Alright, so kita terus markingkan bahagian mata dia. Macam saya cakap tadi, pembahagian mata dia. Okey. Mata dia. Okey, dan bahagian hidung, bawah ni, bahagi 2, dan bahagian mulut. Okey. So, untuk yang bahagian kartun ni, apa yang kita buat adalah kita buat bahagian hidung dulu. Okey, kenapa kita buat bahagian hidung dulu? Sebab mata yang dia buat ni,
dia exaggeratekan. Okey, dia exaggeratekan, dia besarkan mata dia. So bila dia besarkan mata dia, apa yang kita buat adalah, saya terlupa garis tengah dulu. Alright. So kita dah garis tengah, kita buat hidung dulu. Kita buat hidung. Kita terus buat mulut. Okey. Kedudukan mulut dengan mata dia kalau perasan dekat. Okey, dia buat dekat. So kita terus buat dekat. Dia ke bawahkan struktur hidung dia sebab dia nak besarkan bahagian mata. Okey. Tapi still guna basic yang sama. Okey, basic yang sama ni. So kalau untuk anda yang baru belajar, untuk yang baru melukis, pastikan mahir dengan basic structure ni dulu. Okey, jangan terus jump, terus lukis gambar muka, contoh terus lukis macam gini. Okey, kalau anda terus lukis macam gini, okey, kalau lukis terus macam gini, anda takkan belajar sesuatu yang interesting pada sesuatu build up muka karakter lah. Okay. So gunakan konsep macam ni bahagian mudah. Okay. So dia gunakan tajam. So dia gunakan tajam lah. Structure muka ni adalah tajam. So apa kita buat adalah kita terus allocate dia punya mata dia. Okay. Mata dia kat sini. Mata dia besar. So bila dia besar, kalau anda perasan, saya padam dulu. Kalau anda perasan, mata dia sebenarnya ada di atas, betul-betul atas hidung ni. Okey, betul-betul atas hidung ni. So apa kita buat? Kita ikut saja dia punya structure dia, mata dia ni. Okey, ikut. And then dia besarkan. Kalau ikut normal biasanya sampai sini, tapi dia exaggeratekan, dia besarkan lagi dia punya bahagian mata. Okey. Lepas kita dah siap bahagian mata, structure semua, baru kita padam. Okay, kita padam yang bahagian yang tu. Tapi kalau boleh jangan padam terlalu habis, sebab nanti anda nak buat nak repair balik gambar tu, nanti dah hilang structure asal dia, nanti dah susah dah. So padam just orang cakap just ada sama-sama lain tu aja. Okey. Okey. So kalau anda perasan tadi dekat bawah ni ada, kita terus buat dia punya muka dia. Okey. Dia punya pipi dia ni berada di paras hidung. So apa kita buat adalah kita terus marking kawasan paras hidung ni. Kita terus buat corner macam ni. Okey. Saya marking balik corner macam ni. Sama juga macam ni. Di paras line hidung tadi kita buat macam ni. Okey. So gariskan terus ke atas. And then yang ini kita ambil bahagian tengah ni, kita terus sharpkan dia. Okey, sharpkan dia. Alright. Settle. Dapat shape muka. So ini terbesar sangat. Padam balik. Kita buat kecil sikit. Terbesar sangat. Okay. Alright. So settle. Dah dapat dah shape tajam macam ni. Okay. Kita terus buat dia punya cap dia. Kening dia. Kita terus buat dia punya topi dia. Terus corner macam ni. Alright. So itulah adalah basic dia. Okay. Basic untuk lukis kartun. Sama je step dia. Okay. So anda boleh try kat rumah sementara ada masa ni. Okay, boleh juga ajar-ajar anak untuk buat benda ni. Okay, so kepada anda yang teringin nak belajar lebih berkenaan dengan kartun ni, anda boleh join Facebook group kami. Okay, Facebook group tu ada banyak video-video di dalam tu yang anda boleh pelajari. So kalau anda berminat nak join Facebook group tu, anda boleh DM, komen, DM pula, anda boleh message kami ataupun boleh komen nak. So nanti saya akan bagi link untuk Facebook group lah. Facebook tu adalah private, okay? Sebab kita just nak ajar kepada sesiapa yang berminat sahaja, okay? Sebab kita nak cari orang yang betul-betul minat untuk kita ajar betul-betul, okay? So kepada yang macam kurang minat, so kita, ataupun yang macam kurang berminat untuk ni, kita tak galakkan untuk join lah. Sebab ini hanya untuk orang minat. Sebab kita nak orang tu komit dengan setiap latihan. Sebab dalam Facebook tu kita ada coaching juga. Dan kita akan tunjuk kita akan, anda kata you masuk dalam grup tu, you akan belajar melalui video. And then kalau ada setiap pertanyaan, you boleh terus tanya daripada grup tu. Dan kita akan, artis lain akan bantu dalam grup tu. Okay, so dah siap untuk kartun ni. So kalau anda boleh praktisnya kat rumah. Okay. So itu saja untuk hari ini. Okay, jangan lupa untuk live yang akan datang, saya akan ajar macam mana nak lukis rambut sesebuah karakter kartun. Okay, rambut sesebuah karakter kartun. Sebab rambut ni dia best untuk kita lukis sebab dia banyak bermain dengan elemen-elemen lain. Okay. Kalau anda perasan elemen lain ni dia ada banyak. Okay, dia ada line untuk elemen lain ni dia ada banyak. Dia ada line tegak, dia ada line wave, lepas tu dia ada line yang bulat-bulat macam ni. So yang itu nanti live yang akan datang saya akan ajar untuk buat rambut. Okay,
kartun karakter untuk rambut. So untuk hari ni, ini yang saya akan jelaskan. So saya ulang balik. First, before you nak buat karakter kartun, you kena allocate ataupun you kena pastikan karakter kartun you tu berbentuk sifat dia apa, bulat ke, bujur ke, and then you allocate form ni, and then you buat terus structure dia. Lepas you dah buat structure, you terus lukis. Okay, peniruan macam inilah. Okay, pastikan tiru, jangan imagine, jangan pastikan tiru. Sebab dalam lukisan, the perfect belajar untuk perfect belajar dalam lukisan adalah dengan peniruan. Okay, so pastikan banyakkan melukis dengan meniru. Okay, tak is okay tak jadi macam saya cakap tadi, is okay kalau tak jadi lukis kartun tu. Okay, tak jadi sebab yang kita perlukan banyak lagi praktis. Okay, kita perlu praktis berulang-ulang kali. So seperti yang saya cakap tadi, kalau anda berminat nak join, nak belajar lagi banyak berkenaan dengan drawing daripada basic sampai ke lukis portrait, anda boleh join Facebook group kami, boleh komen, boleh message kami, nanti kami akan hantar link, kami akan hantar ni, kita akan invite masuk join dalam grup. Okey, dalam grup tu kita boleh belajar art class bersama art class secara online. Okey, you akan tengok video dan nanti bila you akan buat praktis, and then anda kata ada sebarang masalah, you boleh terus kita terus bincang dalam grup tu lah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada siapa yang tonton live ni. Thank you so much. Sentiasa support Kasdi Studio. Okey, kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Dan anda kata share ni bermanfaat pada anda, boleh anda kata video ni live ni bermanfaat pada anda, boleh share pada orang lain supaya orang lain pun dapat tengok dan belajar juga apa yang saya ajar hari ni. Kita share ilmu, kita share manfaat pada orang lain, sebab manusia yang bagus adalah manusia yang banyak bagi manfaat pada orang lain. So itu saja untuk live hari ini. Jumpa saya Sazwan Jalil di Kasdi Studio. Assalamualaikum, selamat malam, stay safe.